Assalamualaikum dan hai guys. So hari ni kita akan sambung buat latihan iaitu daripada buku modul, iaitu buku ni Itu skor A plus kertas model SPM. Okey, untuk prinsip perakaunan keluaran pelangi. Okey, hari ni kita akan buat soalan. Tengok sikit soalan. Kita akan buat soalan mana Soalan yang ini. Ni ialah modul 1 soalan nombor 2. Okey. Kalau kamu ada buku tu kamu buka soalan modul 1 soalan nombor 2. Alright. So ini ialah soalan, kita tengok sikit soalan. Soalan ni ialah suruh kita menyediakan A4 dan PKK. Mudah saja. Taklah mudah tapi kamu sudah belajar ni ialah waktu form 4 lagi, okey. Jadi kamu kena ada kefahaman ni sejak form 4 lagi. Okey, so kita akan buat macam ni. Kita tengok sikit. Kita dah baca soalan iaitu suruh sediakan A4, A, B ialah PKK. Maklumat berikut diperoleh daripada Sun Huat Trading beroperasi di Ipoh Perak. Okey. Ipoh Perak, perniagaan Sun Huat. Ni ialah imbalan duga, kita ada debit, kita ada kredit. Kalau tak nampak cikgu besarkan sikit. Okey, kita ada debit, kita ada kredit. Ini ialah inventory awal, ni ialah belian atau jualan. Okey. Belian ialah belah debit. Okey, ingat bila ada imbangan duga, kamu kena ada kefahaman iaitu apa di belah debit, apa yang ada di belah debit, apa yang ada di belah kredit. Di belah debit ialah kita ada akaun berjenis, satu ialah asset, dua ialah liability, ketiga ialah ambilan. Okey, sorry. Di belah debit ialah aset belanja dengan ambilan. Okey, di belah kredit ialah akaun berjenis liability, hasil dan juga modal. Okey, tiga di belah debit, tiga di belah kredit. Okey, kita tengok di sini. Belian ialah belanja kepada kita. Jadi belanja ialah di belah debit. Okey, ni dia nak kelirukan kamu. Jadi kamu kena tahu mana belian, mana jualan. Jadi ni ialah belian belah debit, jualan belah kredit. Sebab jualan ialah hasil belah kredit, belanja belah debit. Jadi kita buat macam ni. Kamu kena tulis. Kalau kamu ada kertas ni, kamu tulis ni B, ni J. Okey, ni jualan, ni belian. Seterusnya pulangan kita ada dua juga, iaitu bila jualan kat belah kredit, pulangan jualan kita akan belah berlawanan, iaitu belah debit. Belian belah debit, pulangan belian ialah belah kredit. Okey, itulah kefahaman yang kamu kena ada. Kemudian kita ada angkutan masuk, kita ada bank asset. Kalau bank belah kredit ialah overdraft bank. Ni ialah bank belah debit ialah asset. Tunai belah debit asset. Akaun belum terima, mana satu akaun belum terima, mana satu akaun belum bayar. Akaun belum terima ialah akaun berjenis asset. Jadi dia ialah belah debit. Akaun rambut, iaitu ABT ialah akaun belum terima ialah berjenis asset. Asset ialah belah debit. Kita tulis sikit apa yang di belah debit ialah asset, akaun, asset lagi belanja lagi ambilan. Okey, di belah kredit ialah kita ada liability, kita ada hasil, kita ada modal. Okey, jadi aset kita ialah ABT, ABB ialah liability, iaitu ni belah kredit, iaitu 15090. Seterusnya insurans belah debit, belanja sewa premis, belanja gaji, belanja kadar bayaran, belanja perabot, belanja kenderaan, aset ni. Kenderaan ni aset 55,000. Susut nilai perabot 1,300. Susut nilai kenderaan pinjaman. Jadi kamu tengok pinjaman belah kredit, iaitu dia ialah liability kita. Seterusnya faedah pinjaman, peruntukan PHR, peruntukan hutang ragu 350. Ni kamu kena tengok semua ni. Kamu kena go through dan kamu cuba fahamkan, kamu conteng macam cikgu buat ni. Seterusnya kita ada ambilan. Nampak ambilan belah debit saya tulis tadi, ambilan belah debit. Diskaun kita ada dua, satu debit, satu kredit. Debit ialah belanja ialah diskaun diberi. Saya tulis ni, diskaun diberi. Kredit ialah hasil, iaitu diskaun kita terima. Diskaun kita terima ialah hasil kita. Seterusnya kita ada apa ni, alat tulis belanja. Hutang lapor ialah belanja. Komisen, tengok kalau kita komisen ni ada dua, satu ialah komisen kita terima, satu lagi komisen kita beri Kalau kita beri komisen, dia ialah belanja. Kalau kita terima ialah hasil. Kita tengok kat belah sini, dia ialah kredit. Jadi dia ialah komisen diterima, iaitu hasil kita. Ni 1650. Nampak cikgu dah besarkan ni. Tak nampak, cikgu besarkan lagi. Okey, kita go through, kita buat sama-sama. Ni saya dah buat dah. Dah akan ambil masa lama. Kalau soalan macam ni 25 markah, biasanya kita buat dalam masa 30 minit Inventory pada 31 Disember dinilai seperti berikut. Ialah Sun Huat, iaitu kita berniaga ni, ikan bilis, ikan masin, udang kering dan cenderawasih kering.
Jadi ni perniagaan kita ialah seafood lah. Kita berniaga seafood. Perniagaan kita ialah seafood. Jadi alat tulis ni bukan barang niaga kita lah. Dia ialah inventory akhir yang tertinggal. Okey. Seterusnya, jadi macam mana kita nak kira ialah kita tambahkan inventory akhir. Saya tulis ni, inventory akhir kita rekod di APOR dan di PKK. APOR di bawah, iaitu di kos jualan tu di bawah, dan PKK ialah sebagai aset semasa kita. Inventory akhir ialah sebagai aset semasa kita di PKK. Macam mana kita nak kira ialah kita ambil nilai yang rendah. Kalau macam ni, ikan bilis kita akan ambil 5830. Yang ni kita ambil 2430. Yang ni kita ambil 1740. Yang ni kita ambil 3450. Kamu tengok pengiraan saya. 5830, 2430, 1740, 3450. Kamu tambah semua tu dapat 13450. Seterusnya alat tulis. Alat tulis ni ialah inventory akhir, tapi dia bukannya barang niaga kita. Jadi kita asingkan. Jadi di APOR ialah kita kira, kita ambil di sini. Mana alat tulis kita? Ni. 420 kita ambil, tolak dengan RM80 yang berbaki. Ni RM80 berbaki Jadi 420 tolak 80, kita akan dapat 340 di APOR. Kita tulis alat tulis sebagai belanja Seterusnya PKK. PKK kita akan tulis 80, iaitu sebagai aset semasa kita, iaitu inventory akhir alat tulis. Okey, bukan inventory akhir barang niaga, dia ialah inventory akhir alat tulis. Seterusnya insurans prabayar, bermaksud kita bayar lebih. Okey, kita patut bayar, contoh kita patut bayar 1000, kita bayar 2000 katakan. Jadi dia ialah lebih, dia ialah aset kepada kita. Nombor 2 saya buat sini, aset semasa, iaitu sebanyak RM800. Prabayar, iaitu aset semasa AS, aset semasa RM600, RM600. Kemudian di APOR ialah macam mana kita nak kira ialah, iaitu insurans. Kita ambil insurans ni 4400, kemudian kita tolak dengan 600, iaitu yang lebih bayar. Kita bayar dalam 4400 ni ada terlebih RM600. Jadi kita kena tolak 4400 tolak 600, kita akan dapat 3800. Seterusnya nombor 3, komisen belum terima. Komisen belum terima ialah aset semasa kita. Komisen kita belum terima lagi. Jadi ialah aset semasa kita di PKK sebagai aset semasa. Kemudian di APOR ialah kita ambil komisen kita ni 1650 tambah dengan komisen kita belum terima, kita akan dapat 1970. Kita akan rekod sebagai hasil. Okey, di hasil kita, sebab dia lah komisen kita terima, bukan kita komisen kita bayar. Seterusnya perniagaan pemilik menggunakan satu tempat kediamannya, dia lah saya tak kira. Kejap Terus okey, kita sambung. Okey, sekarang mana yang tertinggal tadi? Okey, kita sorry. Okey, kita akan ada pemilik menggunakan 1/3 daripada jumlah keluasan premis itu sebagai tempat kediamannya. Macam mana kita nak kira? Ialah kita ambil ni ni, iaitu sewa premis. Kita ada kat sini sewa premis. Mana sewa premis? Sewa premis ialah sebanyak 4800. 4800, kita ambil 4800, jadi 1/3 daripada dia ialah ambilan ni. 1/3 darab 4800 kita akan dapat ambilan, iaitu kita rekod di PKK. Jadi 2/3 3/3 tolak 1/3 ialah 2/3, iaitu 2/3 ialah sewa premis. Kita rekod di APOR sebagai sewa premis, iaitu belanja kita. Okey, faham Seterusnya nombor 5, peniaga membuat pinjaman bernilai 3600 36,000 dan dikenakan faedah 4% tahun bermula 1 Ogos 2020. Bayaran pinjaman adalah secara asuransi selama 5 tahun. Jadi macam mana kita buat ialah, inilah faedah setahun, iaitu 36,000 darab dengan 4% tahun. Kemudian kita nak cari sebabnya bukannya kita mula ni untuk setahun tau. Kita pinjam bermula, kamu tengok 1 Ogos. Jadi kita ada Ogos, September, Oktober, November, Disember. Jadi 5/12. 5 daripada 12 bulan dalam setahun. Jadi nilai faedah setahun darab 5 bulan daripada 12 bulan, iaitu darab 5/12. Kita akan dapat 600. Tapi kita bayar hanyalah ni. Kita bayar hanyalah sini 450. Jadi yang kita belum bayar ialah sebanyak 600 tolak 450 yang kita dah bayar ialah kita belum bayar, iaitu sebanyak 150 sebagai liability semasa. Seterusnya, ni ialah kadar susut nilai. Kadar susut nilai kita ada 3 susut nilai, iaitu garis lurus, baki berkurangan dengan penilaian semula. Yang ni dia bagi
atas kos. Atas kos ialah garis lurus sama iaitu kita darab kos je. Kos kita darab dengan peratus, senang je. Ni kos kita 8,600 darab dengan peratus, senang je. Kita akan dapat 1,700. Seterusnya baki berkurangan. Baki berkurangan macam mana kita kira ialah nilai kos kenderaan kita ni kita akan tolak. Kita akan tolak dengan ni, iaitu susut nilai terkumpul, susut nilai susut nilai terkumpul kenderaan baru darab dengan peratus susut nilai, iaitu 10%. Kamu akan dapat 4950. okey. Kemudian kita kira susut nilai terkumpul yang iaitu kita pindahkan di PKK, iaitu susut nilai ni 1700 ni tambah dengan susut nilai yang baru. Sama juga yang macam ni. Susut nilai yang ni 5500 tambah dengan susut nilai yang baru. Kita akan dapat 10450. Last sekali. Apa ni? Pelanggan telah muflis, hutang lapuk. Jadi hutang lapuk ialah ni hutang lapuk ni hutang lapuk baru, iaitu 550 tambah 470 diapur. Okey. Iaitu sebanyak 1,1220, iaitu kita rekod di apur sebagai belanja. Hutang lapuk ialah belanja kita. Kemudian ABT kita akan berkurang. Kita ambil ABT ni, kamu nampak 27470, kita akan tolak dengan hutang lapuk yang baru. Hutang lapuk yang baru ialah sebanyak ni 670. okey, sebab hutang lapuk yang ni kita dah tolak, yang dalam imbangan duga ni kita dah tolak. Jadi yang ni ialah yang baru. 670 ialah baru, 550 ialah kita dah tolak dengan ABT sebelum ni. Jadi ABT kita tolak yang baru saja. Kita akan dapat 26,800. Seterusnya, peruntukan hutang ragu, iaitu dia selaras ke atas akaun belum terima, iaitu kita ambil akaun belum terima yang dah tolak hutang lapuk baru ni, kita darab dengan 2%. Kita akan dapat 530. Ni 530 ni ialah peruntukan hutang ragu yang baru Ini peruntukan hutang ragu yang lama, iaitu sebanyak berapa? 350. Seterusnya macam mana kita ialah penambahan lah. Sebelum ni 350 dan naik 536. Jadi 536 tolak 350, kita akan dapat penambahan peruntukan hutang ragu. Kita rekod di apur sebagai belanja. Okey, lepas tu di PKK kita akan rekod yang ni lah, yang peruntukan hutang ragu yang baru, dia akan mengurangkan ABT kita. Okey, kita buat sekarang. Kita dah buat, kamu kena buat macam ni dulu pelarasan macam ni dulu. Kemudian kita akan buat sama-sama apur dan PKK. Jom kita buat apur, iaitu kita tulis nama perniagaan terlebih dahulu. Kemudian kita salin saja akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2020. Lepas tu kita buat RM dan kita mulakan dengan jualan, iaitu jualan tolak pulangan jualan, dapat jualan bersih. Lepas tu kita nak kira cari kos jualan, iaitu kita bermula dengan inventory awal, kita belian tolak pulangan belian terlebih dahulu, dapat belian bersih tambah angkutan masuk. Audi kita ada angkutan masuk saja Kemudian kita ni ialah kos barang untuk kita jual. Sekali kita akan tolak inventory akhir yang kita kira di sini. Jadi sama dengan kita ambil inventory akhir kita, iaitu yang ini yang kita dah kira sebelum ni. Okey. Jadi kita masukkan je. Kemudian kita dah dapat untung kasar, kita akan tambah hasil kita dua ni, kan kita akan tolak belanja dan kita akan dapat negatif. Iaitu negatif ialah, kalau kita dapat negatif ialah rugi bersih. So by the way, mana-mana yang tak ada soalan boleh, saya akan bubuh dalam link kat bawah, iaitu soalan dan ada jawapan. Kamu boleh tengok jawapan full, kamu boleh tengok di Google Drive di bawah, link di bawah. Okey. So kita akan teruskan dengan membuat PKK. Mana yang tak faham boleh komen kat bawah ataupun PM atau WhatsApp saya. Okey, mana yang tak faham, kamu tak ada soalan ni, kamu nak cuba, kamu boleh tengok link kat bawah dan juga tengok jawapan juga. Okey, so sekarang kita nak sambung PKK. PKK kamu buat ikut ni Songquat Trading, lepas kamu salin ikut soalan ni je. PKK penyata kerugian kewangan pada 31 Disember 2020, kita mulakan dengan aset bukan semasa. Kita ada perabot, kita ada kenderaan. Jadi kita nak ni ialah perabot tolak dengan susut nilai perabot. Kita akan, kenderaan pun sama, kenderaan kita akan tolak dengan susut nilai kenderaan dan kita akan dapat nilai buku. Kita akan sambung, iaitu ni, iaitu kita akan mulakan dengan aset, lepas kita dapat aset bukan semasa, iaitu kenderaan tolak dengan susut nilai terkumpul, kita akan cari aset semasa. Tapi akaun belum terima kena tolak pertukar ragu. Lepas tu kita akan tambah semua dan kita akan tolak liability semasa kita akan dapat modal kerja. Okey, kemudian aset bukan semasa ni kita akan tambah dengan modal kerja. Modal kerja ni ialah aset semasa tolak liability semasa, kita akan dapat modal kerja. Kita akan dapat total yang ini. Lepas itu ialah equity pemilik bermula dengan modal awal tolak rugi bersih. Apabila kalau untung bersih kita tambah, kalau rugi bersih tolak ambilan dan modal akhir. Nilai di sini perlu sama dengan nilai di sini. Alright. So itu ialah soalan apur dan PKK, iaitu kamu kena ada kefahaman pelarasan dan hafal format. Satu ialah kefahaman
Itu ialah hafal format dan kamu boleh buat soalan ini. Alright guys.